Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Haji Managai bin Mat Nangil selaku penceramah kita pada sesi pagi ini, para pensyarah serta siswa-siswi guru unit B sekalian. Syukur kehadrat ilahi kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi program Semarak Kecemerlangan Praktikum unit V. Anjuran unit praktikum yang akan berlangsung selama 4 hari bermula pada 18 Disember sehingga 21 Disember secara dalam talian. Suka untuk diingatkan bahawa kehadiran semua pelajar akan diambil melalui pautan Google Form yang akan diberikan semasa taklimat disampaikan dan mempunyai kata kunci yang perlu diisi bagi setiap kehadiran. Oleh itu, sebelum kita membuang masa, eloklah kiranya saya menjemput Puan Haji Managai bin Mat Nangil untuk menyampaikan taklimat berkaitan pengurusan praktikum dan My Forum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari pengerusi majlis dan juga barisan AJK yang terlibatlah. Jadi saya sangat bersyukur kerana taklimat kali ini ada penglibatan pelajar. Tahniah kepada semua pelajar yang menguruskan taklimat pada hari ini dan juga kepada para pelajar yang hadir. Mungkin ada ramai lagi yang tak hadir. Mungkin ada masalah sikit, tak apa. Sebentar Okay, minta maaf ada sedikit pesanan penaja lah. Okey, hari ini kita akan mulakan taklimat kita mengenai pengurusan praktikum dan juga My Forum. Ada banyak perkara yang saya nak sampaikan. Saya minta harap sangat-sangatlah semua pelajar memberi tumpuan. Okey, perkara pertama saya nak sampaikan, ramai yang WhatsApp saya dan ramai juga cuba minta akses untuk lihat senarai penempatan. Ya, saya faham penempatan ni ramai yang tanya, cik boleh tak nak tahu penempatan. Penempatan kita dah siap dan surat pun kita dah keluarkan. Cumanya kenapa kami tak nak dedahkan dulu, sebab kami tunggu respon daripada pihak sekolah. Surat telah pun dihantar ke sekolah, surat pada 13 Disember yang lepas. Kita telah pun hari terakhir pejabat tadbiran membuat hantaran surat ke pejabat pos Jadi dijangkakan sehingga hari Jumaat dan juga hari inilah surat akan sampai ke sekolah. Dan kemudiannya kita telah pun email surat ke sekolah pada 14 Disember dan kita ada menerima respon segera daripada pihak sekolah yang mana kita terpaksa membuat penempatan semula, pembatalan dan penempatan semula. Jadi saya nak bagi tahu sekiranya kalau kamu tengok senarai penempatan, bila kita dah dedahkan senarai penempatan, kalaulah kata tiba-tiba tengok kenapa kita berdua je tinggal kat sekolah ni, ketahuilah bahawasanya kita ada buat penempatan semula, maka kita terpaksa gerakkan pelajar-pelajar tertentu atas permintaan sekolah. Maksudnya mungkin sekolah kata kami tak boleh terima ramai, kami tak ada option ni, jadi kami terpaksa menggerakkan student supaya tak timbul masalah pada akan datang. Okey, kita teruskan dengan slide saya. Okey, kalau ada kekeliruan dalam penyampaian saya ni, boleh tanya dalam grup saya tak buka lah Q&A sebab apa, slide saya ada banyak saya takut saya tak sempat nak sampaikan Okey, kalau ada soalan boleh tanya dalam grup, jangan malu, jangan segan Okey, perkara pertama saya nak sampaikan iaitu tentang waktu berurusan. Okey, kali ini kita akan libatkan banyak pergerakan pelajar, terutamanya untuk penghantaran dokumen. Jadi saya minta lah sangat-sangat perkara ni saya tengok dah berlarutan setiap unit sebegitu jugalah. Kalau kita kata minta hantar dokumen, dia akan ketuk pintu unit praktikum ni, dia akan masuk dalam unit praktikum ni time waktu rehat. Tak apa, saya benarkan student untuk masuk untuk hantar dokumen.
Tapi dan saya dah buat dengan unit W boleh tanyalah siapa yang terkena. Ada yang hantar cuba menghantar dokumen pada 1.5. Saya akan berikan taklimat khas. Saya akan tahan pelajar ni untuk dengar ceramah saya selama sejam. Saya lepaskan student tu 2.5. Baru saya lepaskan. Jadi saya minta lah sangat-sangat kalau kata untuk berurusan ni, kalau tak ingat dah kalau tak ingat waktu urusan yang kita dah tetapkan ni, boleh ingat waktu pejabat Jadi waktu antara pukul 1 hingga 2, tolonglah jangan masuk ataupun hari Jumaat dia awal sikit 12 suku sampai 2.45. Kenapa kita tak nak bagi korang masuk? Sebab satu je, waktu tu adalah waktu yang dihaskan untuk kita orang berehat lah. Pegawai, kaki tangan dan juga ketua unit memang kami ada dalam pejabat tu, melainkan kalau korang dah tahu nak buat temu janji, tak apa, kita boleh layan. Tapi kalau tak ada temu janji nak main Kedah, minta maaf, memang tak adalah Okey, jadi ingatlah sebelum masuk unit praktikum, tengoklah waktu terlebih dahulu. Pukul berapa kalau rasa tengok jam, alamak 1 suku, janganlah masuk. Even though saya pernah tahan student dia masuk 1.58, kurang 2 minit, saya tahan, saya kata. Bukan sebab apa kita nak bagi pengajaran, kita nak bagi tahu kata waktu rehat jangan masuk unit praktikum. Kenapa tak boleh masuk? Sebab kita tak nak nanti kalau kamu masuk, kebetulan pula tak ada orang dalam unit praktikum, kamu boleh dituduh dengan pelbagai tuduhan. Pertama, kamu telah menceroboh masuk pejabat-pejabat kerajaan. Dan kedua, kamu boleh dituduh orang kata dengan kehilangan dokumen. Memang ke unit praktikum ni tak ada CCTV, tetapi di aras bawah ni di bangunan Blok Seri Budiman ni ada banyak CCTV. Jadi pergerakan kamu tu boleh direkam dan boleh dilihat Jadi itulah saya minta kalau boleh janganlah masuk waktu rehat Waktu rehat di pejabat lah antara pukul 1 hingga pukul 2. Okey, terdapat beberapa dokumen korang kena simpan dan cetak Kita ada surat penempatan praktikum, pengenalan diri, senarai penempatan dan dokumen-dokumen lain. Semua dokumen ni kita akan parking dekat YouTube. YouTube masih lagi berfungsi sehingga hari ini. Okey, cumanya untuk unit V kita belum sediakan link lah. Tapi di mana paparan YouTube pada untuk semasa ni memang kita sediakan ikut grup Puan Seratu sediakan ikut grup. Jadi nanti akan muncul lah kalau kamu tengok kat slide itu dia ada X, YD, W, nanti adalah yang hilang dan adalah yang muncul. Dan pastinya unit V akan muncul lah nanti. Jadi bila kamu buka YouTube, segala dokumen yang ada pada kamu, yang perlu kamu ada akan diletakkan pada YouTube. Dan saya akan buat pemakluman dari masa ke semasa dalam grup Okey, seterusnya pastikan pelajar melapor diri pada hari pertama. Kamu akan mula berpraktikum pada 2 Januari. Cuma ada seorang pelajar je sudah mendapat kebenaran pengarah untuk melapor diri lewat sedikit daripada orang lain. Yang selebihnya jangan gatai-gatai, pastikan 2 Januari dihadir ke sekolah. Pakailah pakaian yang paling smart, untuk lelaki paling handsome dan untuk perempuan paling ayu, paling cantik, paling anggun, paling menawan. Itu dia untuk orang perempuan ramai betul. Dia punya orang kata yang kita boleh padankan kalau orang lelaki paling handsome lah Okey, pastikan hadir ke sekolah pada hari pertama, lapor diri di pejabat pentadbiran, jumpa guru besar ataupun wakil pentadbir. Pastikan bawa surat pengenalan diri Okay, ada video di situ, link nanti bila dah dapat slide ni bolehlah klik tengok video lama saya. Kalau ada korang ada tengok, okeylah. Kalau rasa tak tengok, nak tengok lagi pun boleh, tak ada masalah Okay, pastikan hari pertama ni penampilan kamu, saya minta yang lelaki tu bukan takat pakai handsome pastikan juga kalau ada berjambang, pastikan trim. Kalau nak buat misai lintang, pastikan misai itu orang kata letaklah pomade bagi dia tegak, orang kata tajam Kalau cicak jatuh kat misai tu, tercucuk boleh mati terus
Okey, kalau yang mana yang rambut je, fashion rambut saya faham. Sekarang ni macam-macam ya. Kadang saya gelak tengok fashion rambut orang sekarang dia dah macam buntut itik tau. Saya bukanlah nak kata benda tu bodoh, tapi dia macam saya mudah bahasakan dia kelakar. Ada begitu kan. Tak kisahlah itu fashion rambut ni berubah-ubah ikut zaman ya. Jadi kita nak kata yalah, nak kata lawak tu memang lawak lah, tapi itu peredaran masa kan. Jadi janganlah terlalu obvious lebih baik kamu ambil kek tu kamu letak kat atas kepala kamu, begitu tapi apa, walau bagaimanapun saya minta penampilan lelaki pastikan kemas lah. Perempuan jangan pakai terlalu, orang kata apa, yalah, memang saya suruh pakai cantik-cantik, tapi janganlah terlalu obvious. Contohnya datang sekolah hari pertama pakai baju warna merah makngah. Tahu merah makngah? Warna merah, warna merah betul. Lipstick pun warna merah. Oi, jangan, nanti kan jadi kontroversi. Pakai yang cantik tapi jangan terlalu obvious. Okey, kita pergi pada okey. Jangan lupa ya, sebab sekarang ni saya rasa dah mula daripada unit B, V dan U tentang urusan CDL dalam items. Jadi jangan lupa ya untuk buat pengisian dalam items ya untuk daftar subjek bidang trust, elective trust dan juga internship. Ini sekali lalulah, pastikan ada entrance survey dan juga exit survey Ini kena alert lah urusan kiranya akan datang ni. Praktikum ni dah macam subjek lain lah, semua kena ada dalam items dan saya nak bagi tahu walaupun praktikum untuk kod praktikum, kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan items, walaupun berkenaan dengan praktikum, sila hubungi teruslah dengan kita tak ada pegawai pengurusan pegawai pengurusan peperiksaan dapat HLP dan sedang menyambung pengajian jadi mungkin boleh hubungi teruslah dengan ketua unit peperiksaan Cik Nurul Azmi. Saya rasa saya dah masukkan Cik Nurul Azmi ni dalam grup. Kalaulah korang perasan, kalau ada save korang untunglah, kalau tak save tanyalah kawan-kawan Okey, seterusnya seedaran guru pembimbing, kita akan sediakan seedaran untuk guru pembimbing, tapi semuanya kita akan letakkan dalam YouTube. Dan saya minta selain daripada saya update dalam grup, saya minta jugalah pelajar-pelajar untuk cakna dalam pautan bila kita buka, sama je macam yang korang pernah guna. Nanti kita ada menu di situ, pelajar dan juga guru pembimbing. Apa saja yang ada pada link pada guru pembimbing tu update pada guru. Kita juga akan usahakan untuk cikgu ni dapat maklumat tapi kita faham lah kadang-kadang cikgu ni sometimes terlepas tercicir itu perkara biasalah. Kita tak boleh buat apa-apa sebab human error ni, kita bukan kata lalai sebab human error ni biasa terjadi kita tak boleh elak, tapi cuma kita boleh kurangkan Okay. Kalau ada apa-apa, saya akan maklumkan dalam grup okey, contohnya surat lantikan sudah pun keluar, sila rujuk pautan berikut untuk mendapatkannya Okey, seterusnya borang maklumat guru pembimbing. Okey, borang ni kita akan masukkan dalam ETO. Kalau unit V dulu, bahasa korang praktikum 1 kalau korang masih ingatlah, borang ni saya letakkan nama semua pelajar dalam satu sekolah, tapi dia menghadapi kesukaran. Kesukaran dia mana? Macam dia sama macam kesukaran untuk borang kehadiran. Bila kita nak cari, kita terpaksa tengok sana tengok sini, kadang jumpa kadang tak jumpa. Jadi mulai praktikum unit W yang baru ni, kita dah buat keputusan bahawa borang ni akan disediakan secara individu. Secara individu. Pastikan korang dapatkan maklumat guru pembimbing korang, perlukan nama, nombor kad pengenalan, jawatan lah. Kalau kata jantina tu rasanya tak ada masalah lah, takkan susah nak bezakan jantina Itu
orang kata apa, benda yang obvious depan mata melainkan kalau kata kamu tengok cikgu pembimbing kamu ada kecelaruan gender, itu kau menjadi guru besar lah. Okey, borang ni okey, mungkin korang akan hadapi situasi minggu pertama, minggu kedua cikgu ni, cikgu A. Minggu ketiga cikgu A jatuh sakit, lepas tu masuk hospital, MC panjang. So guru besar pun decide tukar orang lain. Jadi bila setiap kali ada pertukaran, korang buatlah borang, cetaklah baru, isilah baru dan dapatkan pengurusan guru besar. Borang ni korang kena bawa sekali semasa melapor diri. Sebab apa, dalam surat kita dah bagi tahu korang kena bawa surat ni, borang ni bila lapor diri korang kena serahkan pada guru besar. Bila dah dapat korang ambil dan korang simpan sebab apa, dokumen ni kita akan minta korang hantar di akhir praktikum nanti. Seterusnya. Ini benda yang saya dah bagi tahu. Kalau tak ada guru besar untuk sahkan borang ni, boleh tanyalah. Dan saya minta lah, saya tak nak dengar lah apa praktikum 2 ni. Cik, tak maaf lah, tak boleh hantar dokumen kehadiran minggu ni. Kenapa? Guru besar saya tak ada sekolah kursus. Dah praktikum 2 soalan ni saya tak nak dengar dah. Kita dah tahu bila guru besar tak ada pentadbir. Barisan pentadbir ada, mulakan PK1, PK-HAM, PK-KO dan juga akhir sekali penyiar petang. Kalau agak terdesak tak jumpa dia orang ni semua, carilah penyiar pendidikan khas, guru kanan penyiar pendidikan khas. Kalau kata dah terdesak sangat tak ada, cari guru, mana-mana guru yang menjalankan tugas sebagai guru besar. Tapi biasanya pentadbir ada sekolah, jarang kita dengar. Setakat ni dah sepanjang saya menguruskan praktikum daripada unit L sampai unit V, belum pernah dengar lah kata semua pentadbir tak ada kat sekolah, belum pernah dengar. Tentang urusan latihan guru pembimbing ni, kita akan hantar satu surat pemakluman kepada JPN Perak. Jadi saya minta semua pelajar untuk buat pengisian. Link kita akan berikan pada 2 hari bulan ataupun lebih awal, dan kita minta pelajar, setiap pelajar isikan selewat-lewatnya pada hari Khamis 4 Januari. Kita akan ada 2 satu untuk aliran perdana dan juga satu untuk bimbingan dan kaunseling. Pastikan setiap pelajar walaupun guru pembimbing yang sama, setiap pelajar kena isi. Sebab apa, kalau kita tak isi, kita takut nanti dah berlaku. Saya rasa ada yang ada pengalaman terpaksa berhadapan dengan saya untuk dapatkan surat lantikan. Memang sebenarnya kalau ikutkan, memanglah saya agak geram. Kita geram, student ni kita dah bagi tahu, dah guide dalam. Memang saya tahu siapa yang tak ada buat pengisian. Dan saya boleh buka rekod dan saya boleh sebut nama. Tapi tinggal lagi kita rasa macam ini tanggungjawab student. Korang rasa korang nak, korang buat. Kalau tak nak, terpulanglah. Janganlah datang kemudian datang merayu apa semua. Kadang bukan apa, bukan kita tak nak layan, tapi tinggal lagi kadang bila dah di hujung-hujung pengurusan ni, dia jadi macam penat tahu nak hadap. Penat. Kita ada banyak perkara yang kita perlu selesaikan, tiba-tiba kita terpaksa layan satu kes keciciran maklumat guru pembimbing ni untuk dapatkan surat lantikan. Penat, tapi yalah, minta ni kena cara kena betul lah. Jangan orang kata apa, minta kena betul lah. Itu senang saya nak cakap. Kalau dah tahu dah terbuat salah, pandai-pandailah nak betulkan kesalahan. Surat lantikan kita akan uruskan dan kita akan letak pada dalam e-tube. Kita akan buat pemakluman pada guru pembimbing sekiranya surat sudah sedia. Nanti jangan lupa untuk cetak cetak satu salinan bagi pada guru pembimbing dan satu salinan beri kepada guru besar untuk tujuan rekod. Kemudian pastikan para pelajar korang sediakan borang PR1
masih sama, boleh digunakan borang-borang yang ada pada korang pasal praktikum 1 boleh digunakan sepenuhnya. Sebab korang kata apa, tak melompat garis panduan. Maksudnya dokumen yang lepas boleh dipakai untuk apa, praktikum kali ini. Okey, kemudian kita dah bagi tahu pada grup, kita akan bagi tahu pada grup pembimbing ada borang-borang yang terlibat grup pembimbing pervisi. Walau bagaimanapun sumber untuk grup pembimbing ni, sumber utamanya ialah pelajar lah, korang lah. Jadi kita akan bagi tahu, okey, borang ni boleh ambil, kalau kita orang tak bagi tahu pun korang boleh cari dalam EQ. Itu ayat mudah dia. Okey, kita akan bagi tahu begitulah. Dan pastikan guru pembimbing ni dia dapat maklumat. Dia dapat maklumat. Kalau rasa tak yakin apa-apa maklumat yang kita bagi tahu untuk sampai kepada guru pembimbing, boleh rujuk saya. Itu tak ada masalah. Okey, kali ni pembaruan tak sama macam korang praktikum dahulu. Saya rasa sudah tiba masanya untuk korang merasa bawa satu beg, 2 beg yang ada 2 fail ni. Okey, kali ni praktikum bermula unit WN PAS, kita sudah mewajibkan semula penggunaan fail portfolio secara fizikal. Kerana apa kita minta secara fizikal? Kerana kita rasa macam mana ayat mudahnya, ramai pelajar ada pelajar bukan ramai pelajar, ada pelajar yang yalah dia buat e-folio praktikum tu, tapi macam mana yang Puan Sadia tu tak limatkan tu, macam tu lah portfolio dia sampai sudah. Saya agak macam terkilan lah juga sebab kita kalau semua pelajar bekerjasama bina portfolio tu kan, jadi kita kurang sikit bahan cetakan. Kiranya student boleh jimat banyak duit lah, tapi kerana adalah hamba Allah ni yang kata apa, ngelat kita kata ngelat, kita kata culas, kita dah bagi peluang tapi tak buat, maka apa, unit praktikum dan juga dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Amalan Profesional PGM Campus Ipoh telah membuat keputusan bahawasanya kita akan patah balik, kita nak benda ni difizikalkan. Jadi kena sentiasa update dan juga sentiasa bawa. Okay, kita akan charge pada student sekiranya kita datang ke sekolah, mana portfolio? Cik, tertinggal lah kat rumah. Tinggal kat rumah. Kalau saya yang datang, saya teruslah keluarkan surat amalan. Kalau hati saya baik, mungkin saya kata okey tak apa, petang habis sekolah ni balik ambil portfolio, lepas tu terus datang jumpa saya di pejabat. Tunjuk pada saya, okey, awak lepas lah daripada charge. Kalau tak, saya akan charge awak atas kesalahan tidak membawa portfolio praktikum semasa berpraktikum. Pastikan sentiasa bawa. Okey, saya nak bagi tahu juga portfolio ni dia ongoing proses. Maksudnya apa yang ada kita sediakan mengikut semasa. Dan kalau saya memang saya tak expect lah bila minggu pertama, contoh minggu ketiga, keempat, bila kita datang semua kena ada, tak. Maksudnya benda yang basic perlu ada, kena ada. Kalau mana yang macam RPH, laporan tertentu, itu tak apa kemudian, berdasarkan semasa. Janganlah bila kita datang tengok korang di sekolah nanti minggu ke-7, minggu ke-5, kita tengok masih lagi banyak partition, itu memang kena lah. Kita tengok progress, ongoing progress. Kalau kata benda tu sampai minggu ke-7, maksudnya RPH kena sampai minggu ke-7, journal pun dah ada sampai minggu ke-7, dan juga laporan aktiviti KOKO pun lebih kurang mesti ada 5 atau 6, macam tu lah. Okey, seterusnya, ini video rujukan, boleh tengoklah. Ini video lama, kandungan yang sama untuk share dokumen yang ada dalam portfolio praktikum. Pembaruan sama, tapi tak serupa. Mulai praktikum unit W, kita dah kuat kuasakan borang yang macam ni.
Okay, kita tak nak lagi dah penggunaan borang yang ada logo. Macam saya ingat unit V menggunakan borang kehadiran yang ada logo. Dan kalau boleh, kita tak nak guna dah yang ada logo, kita nak guna standardized straight daripada garis panduan. Inilah borangnya. Kita tak ada apa-apa pindaan ni. Jadi borang ni kita akan masukkan dalam e-tube. Nanti pastikan awak ambil. Kalau kata rasa tak jumpa, bolehlah PM saya, cik. Saya dah cari dah dalam e-tube, dah menyelam sana sini tak jumpa, cik. Boleh tak bantu saya? Okey, kita akan bagilah. Tapi cari dulu dalam e-tube. Kita letak parking untuk student ambil. Okey, pastikan yang tak ada logo dan dia beginilah bentuk dia. Okey. Borang kehadiran peraturan dia masih sama yang seperti mana yang saya beritahu. Kita sediakan ngikut unit dan bukannya ngikut sekolah. Kalau sekolah tu ada akan ada sampai 5 unit 5 tak. Mungkin ada 3 atau 4 unit dalam satu sekolah. Maka setiap unit sediakan borang kehadiran ngikut unit. Itu yang paling mudah. Macam contoh yang saya bagi ni, kalau ada 3 orang pelajar, 2 A1, 1 daripada A3, maka 1 borang kehadiran A1 dan 1 borang kehadiran untuk A3. Okey, tanda tangan guru besar ataupun wakil pentadbir. Saya tak nak campur sebab apa dia menyusahkan kami di unit praktikum untuk audit. Bila audit ni, benda ni kita simpan dokumen korang dalam kotak tau. Dan kotak tu kita susun tempat yang paling spesifik di belakang tempat duduk saya lah. Jadi bila kita susun tingkat-tingkat, bila kita nak cari tengok, kotak lain, nak ponggahnya. Ini Tuhan sajalah yang tahu. Jadi tolong tolong ingat, borang kehadiran buat secara mengikut unit. Mengikut unit. Okey. Nanti saya akan berikan juga bersama-sama slide ni dan juga manual untuk panduan pengisian yang terkini lah. Kalau ada tanda right, kalau tak ada tanda kosong. Kalau tanda kosong tu ada huruf yang perlu diletakkan, kalau betul-betul tak ada. Nanti tengoklah garis panduan yang kita sediakan. Okey. Kalau tak ada kerana sakit, pastikan dapat MC. Kalau kata kena pergi mahkamah, pastikan ada surat daripada perintah mahkamah. Dan kalau terlibat dengan apa-apa program, pastikan ada surat kebenaran daripada pengarah. Dan saya minta tolong daripada unit V, U dan juga W. Saya tengok pattern ni tak berubah walaupun kita dah beritahu pensyarah, kita dah beritahu untuk jabatan, bahawasanya pelajar yang berpraktikum ni kalau boleh elakkanlah daripada orang kata apa, panggil kan kata kita halang korang untuk mewakili IPG, tapi dia ada efek kalau unit W tu tak apalah kalau sebab dia tak melibatkan pengiraan unit W sebab praktikum 1, macam korang praktikum 2 dan internship, sehari korang tak datang ke sekolah, perkiraan allowance akan sangat terbeza. Jadi itu pun jadi faktor lah untuk korang menolak untuk menyertai mewakili IPG. Kita dah bagi tahu tolong jangan libatkan, sebab apa, kita tak nak libatkan pelajar yang berpraktikum ni sebab kita nak pelajar beri tumpuan pada praktikum. Tapi kadang-kadang bila pensyarah ni dia terlupa, dia tengok korang ni bagus sangat, dia nak juga korang orang lain tak nak. Jadi kalau berlaku macam tu, kadang-kadang makluman tak sampai tau ke unit praktikum. Kata korang kena terlibat dengan program tu, program ni. Jadi kalau boleh korang maklumkan pada saya, cik, saya kena sertai pertandingan gini. Pensyarah yang
apa yang akan lead ni nama dia sekian. Cik ada tak terima surat makluman ke apa? Kadang-kadang dia memang buat surat, dia buat situ salinan kepada ketua unit praktikum. Tapi surat tu tak sampai. Itu yang kadang saya, mana surat? Dia kata dah lama hantar. Jadi kita selongkar cari satu pihak, memang tak jumpa. Kita tak nak salahkan siapa-siapa. Ini kita kata human error macam saya katakan tadi. Human error. Jadi korang sebagai pelajar, tanggungjawab korang rasa betul ke ni? Benda ni unit praktikum dah tahu. Korang tanya saya, cik, minggu depan kami kena wakil IPG program sekian. Cik ada tak dapat information? Nanti saya akan tengoklah. Kalau betul ada. Kalau betul tak ada, saya beritahu tak ada. Tapi kalau boleh jangan follow lah. Rugi. Sebab apa korang praktikum ni, praktikum institusi ni dibayar allowance. Sehari korang tak ada, dia banyak efek. Sehari korang tak ada ke sekolah, akan efek. Okey. Pengantaran borang kehadiran praktikum. Kalau korang dulu kita minta bundle, maksudnya daripada awal praktikum sampai akhir praktikum hantar langsam. Kita terpaksa patah balik kepada dalam garis panduan ya. Dalam garis panduan memang disebut penghantaran secara bulanan. Jadi pelajar kena hantar setiap bulan lah. Okey, tarikh akhirnya ialah pada 7 hari bulan berikutnya. Kalau kata macam kita kata Januari Januari, jadi untuk borang kehadiran Januari itu akan dihantar pada 7 hari bulan berikutnya, iaitu bulan 7 Februari. Tapi malangnya 7 Februari ni jatuh pada hari Ahad. Jadi maka tarikh akhirnya akan berganjak pada hari Isnin yang berikutnya, iaitu pada 8 Februari. Jadi pada 8 Februari itu adalah tarikh akhir untuk penghantaran borang kehadiran. Hantar terus ke unit praktikum. Kalau kata borang tu tak kena, kita akan reject. Dan kalau boleh, saya minta nanti saya akan bincang semula dengan Puan Sayatul pengarah baru kita ni, doktor pengarah kita yang baru ni, dia ada habit, dia suka tanya kehadiran semasa pelajar. Jadi mungkin tarikh 7 hari bulan ni kita akan awalkan mungkin kepada 4 atau 5. Tapi walau bagaimanapun kita akan bagi tahulah untuk pelajar bersedia. Pastikan bila hantar borang kehadiran tu, hantar kalau kata ada MC, hantarlah MC asal. Janganlah galak sangat nak MC. Sikit-sikit MC, sikit-sikit MC. Ingat sekali MC allowance dah harga lain allowance tak sama dia kalau MC banyak sangat allowance pun tak sama okey. Dan kemudiannya kita akan beritahu ataupun saya akan maklumkan dalam grup, okey, semua pelajar kena hantar selewat-lewatnya berapa hari bulan Kita terpaksa sediakan analisis masa lebih awal sebab kita takut pengarah akan tanya bila-bila sebab apa, pengarah dia anytime dia akan tanya Dan saya terkena dengan unit W. Kita bukan nak kata nak salahkan student, tapi ini kita kata human error. Dah tahu borang kehadiran kena hantar 7 hari bulan, 6 hari bulan baru nak cari guru besar untuk sign. Sedangkan korang boleh buat benda tu pada 1 hari bulan. Korang meletakkan orang kata apa, saat akhir lah. Bila korang buat macam tu, bila buat saat akhir dan korang nak jadi cerita 6 hari bulan tu guru besar tak sampai terlupa nak cari PK1 dan akhirnya tak boleh hantar pada 7 hari bulan. Lepas tu bila saya tanya mana borang kehadiran, guru besar tak ada. Lepas tu kenapa tak cari PK1? Saya tak tahu cik. Memang nak kena luku lah dengan saya. Saya bukan apa, sebab kita kena berfikir korang dah ada pengalaman, jadi korang tahu apa macam mana nak bertindak. Kalau kata rasa macam takut lah hilang arah, bolehlah kalau tak jumpa kawan-kawan bolehlah tanya saya. Saya pun kadang-kadang
Yelah, bukanlah saya kata tak boleh, tapi tinggal lagi orang kata, ada pengalaman ni, bukannya kata praktikal pertama. Dia gitulah. Tapi tak apa, daripada hilang terus sumber apa, hilang terus punca, hilang terus arah, boleh tanya saya balik. Okey, pastikan borang kehadiran ni dihantar sebelum ataupun pada 7 hari bulan, ataupun tarikh yang kita akan tetapkan. Penghantaran boleh kita wakilkan, samalah macam penghantaran dokumen yang lain, melainkan kalau kita minta student hantar sendiri, kita tak nak orang lain hantar, itu cerita lain. Okey, seterusnya. Okey, asalnya slide ni saya nak buang, tapi baru-baru ni ialah kes COVID muncul semula, jadi agak membimbangkan, jadi saya siap sedialah. Okey, jagalah kesihatan. Sebab apa jaga kesihatan? Bayangkan kalau korang kena COVID, seminggu hilang. Allowance hilang seminggu. Weh, ratus juga weh. Bukanlah beratus, maksudnya boleh beza banyak dengan orang lain. Jadi orang kata apa, jagalah kesihatan. Jangan terkinja-kinja sangat, lompat sana sini sampai lupa nak jaga keselamatan diri, kesihatan diri. Okey, sekiranya berlaku COVID, korang terkena COVID, make sure maklumkan pada guru besar, make sure maklumkan pada guru pembimbing dan juga pensyarah. Takut pensyarah datang time korang tak ada kat sekolah. Dan korang pastikan korang daftar dalam aplikasi MySejahtera. Lepas tu screenshot sebagai lampiran bukti, sebab dia masalah sikit COVID ni, dia masih lagi melalui aplikasi MySejahtera. Dia tak adalah maksudnya dapat MC secara betul dia macam sakit-sakit lain, tak ada. Masih lagi menggunakan aplikasi MySejahtera. Melainkan kalau korang pergi klinik swasta, klinik swasta boleh bagi MC, itu terpulang lah. Okey, kalau tak ada MC macam tu lah, kita nak screenshot aplikasi MySejahtera. Dan kalau boleh, saya minta sebab saya sebut isu keselamatan dan kesihatan ni, kita tak naklah berlaku apa yang berlaku pada praktikum yang lepas, praktikum 1 unit B. Ada banyak kemalangan yang berlaku. Saya minta sangatlah berhati-hati, berhati-hatilah. Jangan lupa yang yang beragama Islam, kita orang Islam, kalau sebelum keluar rumah tu kita dah pesan baca macam-macam doa lah, doa naik kenderaan, ada yang amalkan Fatihah, ada yang amalkan ayat kursi, mana-manalah. Kita mohon perlindungan pagi tu untuk kita pergi ke sekolah, kita dilindungi. Kita minta dengan Allah supaya kita dilindungi agar kita tak terbabas lah. Saya takut sebenarnya, saya sangat takut, sebab apa, bila praktikum ni, benda yang paling menakutkan saya ialah student terlibat dengan kemalangan. Dan perkara ni macam sejak saya masuk daripada unit L sampai daripada unit K sampai unit V ni, unit W, boleh kata ada saja kemalangan yang berlaku. Itu pun kita kata human error, tapi kita cuba elakkanlah human error ni daripada berlaku. Jagalah keselamatan dan kesihatan. Okey, seterusnya, sekiranya korang tak ada ke sekolah sebab sakit ke, sebab mewakili IPG ke, sebab COVID ke apa, make sure perkara pertama yang korang kena bagi tahu guru besar. Bagi tahu terus pada guru besar, kata cikgu saya tak dapat hadir sebab sebab saya kurang sihat, saya demam dan juga cerit-berit. Contohlah, kena bagi tahu. Dan unit praktikum ni awak boleh maklumkan pada saya, maklumkan cik, saya nama praktikum sekolah ni tidak dapat hadir kerana cerit-berit dan dah dapatkan rawatan. Okey, kalau saya balas, saya akan bagi tahulah pastikan dapat MC dan sebagainya lah. Kalau saya tak balas, jangan marah. Kadang-kadang saya sibuk. Awak WhatsApp hari ni, silap hari bulan, seminggu lepas tu baru saya balas.
Melainkan kalau kata urgent, saya akan balas segeralah. Kalau tak urgent mungkin lambat sikit lah saya balas. Dan pastikan kalau tak ada bukti ketidakhadiran. Pastikan kena ada. Jangan kata tak ada sekolah. Saya ambil contohlah situasi ni. Tak ada sekolah sebab kereta tak boleh start. Contoh Jadi kena faham bila kita kata kereta tak boleh start ni, itu human error. Tak ada bukti kehadiran. Pandai-pandailah korang cari bukti untuk dapatkan bukti ketidakhadiran tu. Okey, seterusnya saya sentuh sikit, nanti Puan Zahra akan beri penerangan berkenaan dengan pelaksanaan co-curriculum. Okey, co-curriculum ni, pelaksanaan ni tak semestinya apa yang korang dapat di sini, di IPG ni korang akan dapat di sekolah. Itu bergantung pada sekolah nak bagi apa kepada korang. Tapi kalau korang rasa korang nak juga apa yang korang di sini nak juga untuk di sekolah, bincanglah dengan GPK Co. Bila perbincangan tu dapat dilaksanakan, korang akan dapatlah. Kalau PKK kata tak boleh sebabkan keperluan gitu gini, akur je. Jangan lawan. Kalau kata lawan tu nanti kan dia akan jadi masalah tu. Orang kata apa, benda tu asalnya kecil, dahnya berlarutan dipanjang-panjangkan. Benda tu berlaku, bukannya tak berlaku. Macam praktikum baru ni ada juga perkara yang berlaku sebegitu. Dia lebih kalau saya kata dia bukan human error, dia miscommunication. Maklumat tu tak sampai dengan betul, dan maklumat tu disalah tafsir dan disalah faham. Itu miscommunication. Okey, untuk bidang koko ni, yang hanya dinilai saja yang perlu sediakan RPH, yang selebihnya tak perlu. Tak perlu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, apabila kita kata RPH koko kena ada 12, bila tak cukup, yang lain-lain inilah yang akan top up untuk korang. Yang lain-lain ni. Okey, seterusnya penghantaran dokumen selepas tamat praktikum ada banyak. Semua pelajar wajib buat penghantaran. Korang dah melalui proses ni, ada dokumen yang saya minta, jadi dokumen yang sama cuma ada extra lah, ada lebih ada kurang, kita akan minta lah. Okey, perbezaan dia dengan yang dulu praktikum 1, praktikum 2 korang kena sediakan lah dokumen berkaitan dengan tuntutan elong praktikum dan juga internship. Elong praktikum dan internship ni maksudnya untuk praktikum lain, untuk internship lain. Tapi sebabkan korang dalam satu selang masa yang sama, kita akan minta secara peringkat. Pastikanlah, saya minta tolong sangat-sangat, pastikan korang ada dalam grup lah. Contoh macam pagi ni, korang ada 372. Yang ada dalam ni ada 328, tolak 2 daripada akaun saya, maksudnya ada 326. Maksudnya ada 50 orang missing in action, hampir 50 orang. Jadi kemanakah dia orang ni pergi, saya pun tak tahu. Sebab inilah antara punca kenapa saya tak yakin buat online. Bila kita buat online ni, kita harap semua pelajar hadir, tapi itulah, kita nak buat macam mana kan. Dah terkantoi. Dia online ni satu, kita setuju buat online sebab itu hari, sebab kita cuba dapatkan tempat. Tak dapat, bila kita dapat tempat, tarikh tak sesuai. Jadi kita terpaksa lah kata buat secara online. Tapi bila kita buat online ni, patutnya sudah tak ada masalah lah. Atas katil pun boleh tengok, dalam kereta pun boleh tengok, dalam kelambu boleh tengok, bawah rumah boleh dengar, dalam toilet tak digalakkan lah, tapi boleh juga, tak ada masalah. Kita cuba bagi flexibility kepada pelajar, tapi apa yang berlaku, itulah. Ramai yang tak ada. Manakah gerangan mereka ni, saya pun tak tahulah. Saya harap pada slot Posada tu nanti diorang boleh muncul lah. Calling-calling lah kawan-kawan, tengok
KU tolong tengok siapa mana-mana kawan kelas yang tak ada. Saya rasa tak ada masalah kalau sumbat earphone cucuk kat handphone, lepas tu kalau tengah ada urusan ke apa boleh je dengar, tak ada masalah. Flexibility tu ada. Bila kita buat online ni sepatutnya dia tak ada excuse lagi. Memang dia tak ada excuse, semua kena ada. Okey, kita teruskan tentang perusahaan My Forum. Perkara yang sama, pastikan nanti bila dah mula praktikum nanti, pastikan korang kemas kini maklumat diri. Maklumat diri ni tengok balik, mungkin ada yang tukar nombor telefon, ada yang tukar nombor telefon dah tukar. Email boleh update. Kalau ada email dia 5, letak email dia 5. Kalau tak ada, kalau email pembelajaran ni, dia masalah dia takut ni tak cukup aksara. Mungkin nanti cik edu.my ni tak boleh letak ujung ni. Itu memang berlaku lah. Kalau letak yang dia 5 punya, mungkin tak lah, sebab dia 5 ni dia pakai nombor depan jadi pendek. Senang. Okey. Kemudian pastikan kemas kini jadual waktu. Okey, kemas kini jadual waktu untuk praktikum 2. Rasa ingat tak? Kalau tak ingat, tanyalah, boleh cari situ menu jadual waktu, tekan situ nanti keluar lah. Okey, dan juga memaskini co-curriculum. Apa yang yang korang dapat, korang kemaskini. Okey, kalau korang tak kemaskini, apa yang berlaku, akan ada pesyarah datang bising kat saya. Kak Ing, tak boleh silah markah student ni, markah. Adalah markahnya. Nama dia tak ada. Dia boleh, pesyarah boleh masukkan nama awak, tapi borang pemarkahan tak boleh keluar. Itu setting dalam My Forum lah. Dia sebab apa? Sebab korang tak buat 3 benda ni dalam My Forum. Korang kena buat 3 benda ni dalam My Forum, barulah pesyarah korang clear untuk isi markah. Ini kalau ada pesyarah kontak saya, Kak ni tak boleh isi markah student ni gini-gini. Memang nak kena lah korang. Nanti bukan takat markah, semua sekali saya tahan nanti. Okey. Seterusnya. Okey, dalam My Forum masih sama seperti dulu, ada 3 RPH perlu dimaknai. 1 RPH bidang teras, 1 RPH elektrik teras dan 1 RPH koko. RPH koko ni semua RPH yang kena upload ni untuk penilaian sama ada penilaian pertama, penilaian bersama dan sebagainya lah. Ikutlah pada pesyarah. Kadang-kadang kita pun kena tanya juga pesyarah, Puan, Doktor, nak upload RPH ni untuk penilaian yang mana? Kadang-kadang kita lupa nak tanya, kita upload je. Okey, pastikan korang buat dengan betul lah. Okey, ikut kata pesyarah. Okey, seterusnya jurnal. Jurnal ni kena ada 12. Orang yang dipertanggungjawabkan untuk menyemak jurnal korang ni ada 2. 1 guru pembimbing dan 1 pesyarah bidang teras. Okey, walau bagaimanapun, saya suka nak maklumkan bahawasanya walaupun pesyarah bidang teras, ia tak membataskan korang untuk buat tajuk selain daripada bidang teras ataupun tema-tema lain. Kadang-kadang ada setengah pesyarah tu dia straight, dia kata, jurnal you mesti 12-12 berkenaan tentang bidang teras saja. Kerana lain you tak boleh buat. Sebenarnya tak. Jurnal terbuka, maksudnya korang boleh buat jurnal tu berdasarkan keadaan persekitaran korang di sekolah. Apa yang paling obvious. Okey, dan pastikan juga korang buat pengesahan jurnal dengan guru pembimbing. Ada borangnya, saya tak pasti korang ada guna ke tak. Kalau rasanya ada dan korang boleh tengok. Kalau kata sama, masih samalah. Pastikan bagi guru pembimbing baca. Dia macam ni, dalam urusan portfolio, termasuk jurnal ni, dia akan jadi isu apa, kita buat penat-penat tapi orang tu tak nak pun semak. Okey, macam ni. Memang betul, kita tak nafikan kadang benda tu berlaku. Korang buat jurnal, korang buat RPH, tapi bila korang submit pada guru, pada pesyarah tak tengok pun. Okey, fine, tak apa. Dia macam ni lah. Kalau pesyarah atau guru pembimbing tak tengok, itu hal dia orang. Mungkin mereka ada banyak kelas, ada banyak aktiviti luar.
Walau bagaimanapun adalah tanggungjawab korang untuk sediakan benda tu. Pastikan korang sediakan. Kalau korang tak sediakan, itu salah korang. Tapi kalau korang dah buat, diorang tengok tak tengok, itu cerita diorang. Cerita korang ni, korang sediakan 12. Kalau tak cukup, pandai-pandailah korang buat sampai jadi 12. Yang pensyarah guru pembimbing dia tengok tak tengok, itu hal dia. Korang kena siapkan korang punya. Kalau korang punya tak siap, itu memang korang punya masalah lah. Ya. Okey, kita pergi tajuk seterusnya. Okey, berikut adalah beberapa perkara umum yang saya nak sampaikan. Okey, kalau kata ada apa-apa masalah, orang pertama yang kamu kena rujuk ialah pensyarah penyelia kamu. Cik, bila boleh tahu saya nama pensyarah berperingkat ya? Sebab sekarang ni kita baru buat edaran kepada pensyarah penyelarasan jabatan untuk pencalonan pensyarah penyelia. Cik, kenapa lambat sangat cik? Sebab kita tunggu respon daripada sekolah. Dan bila kita hantar surat ke sekolah, macam saya cakap tadi, ada sekolah boleh terima, ada sekolah tak boleh terima. Lepas tu kita update, bila kita update ada perubahan, maka lepas beberapa perubahan ni, baru kita boleh bagi pada pensyarah untuk pensyarah, kita bagi pada penyelaras, supaya penyelaras decide pensyarah mana yang nak memilih kamu. So, perkara ni akan ambil, proses ni akan ambil masa lah. Kita cuba sedaya dalam 2 minggu ni untuk selesaikan perkara ni. Saya mengharap sangat kalau dapat dalam 2 minggu ni pensyarah boleh selesaikan segera dan kita boleh dedahkan serangga nama tersebut pada pelajar. Okey, jika ada sebarang masalah terutamanya jadual waktu dan juga masalah akademik, sila rujuk pada pensyarah. Kalau pensyarah tak boleh, orang kata apa, selesaikan, barulah rujuk unit praktikum. Okey. Dan juga maklumkan kepada pensyarah tentang perjalanan akademik. Perjalanan akademik, perjalanan takwim sekolah. Sebab korang akan berada dalam 2 kalender akademik. Sesi 202, sesi 2022, 2023 dan juga sesi 2023, 2024. Maksudnya awal tahun ni sehingga sebelum cuti sekolah Februari Mac nanti, itu untuk sesi persekolahan yang lama, dan korang akan terlibat dengan sesi sekolah yang baru pada Mac nanti. Jadi ada dua kalender akademik yang berbeza. Jadi make sure pengurusan korang kena betul. Janganlah orang kata apa keliru. Make sure korang clear benda ni. Okay, dia pun akan menimbulkan beberapa isu. Contohnya macam tak boleh mengajar tahun 1 lah, tak boleh pegang tahun 6 tak. Dia unit praktikum ni bila kita orang laksanakan korang pada sekolah, terpulang pada sekolah lah nak tentukan korang mengajar tahap berapa. Kita tak ada penetapan. Tapi ada pensyarah yang kata, oh tak boleh tahun 1, oh tak boleh tahun 6. Itu kita macam ni lah. Kalau kita dah percaya, kita dah bagi percayaan pada sekolah, kalau sekolah percaya pada korang untuk korang mengajar tahun 1, tahun 6, maksudnya sekolah tu membuka peluang seluas-luasnya pada korang untuk mengajar tahun 1, tahun 6. Sebab benda tu tak ada dalam garis panduan. Jadi benda tu orang kata apa, tak dikena pakai. Itu hanyalah peraturan yang direka, yang ditetapkan sendiri oleh pensyarah. Sebab kata dia nak jaga maslahat kamu, dia nak elakkan kamu daripada terima masalah yang bukan-bukan, dia tetapkan, oh tak boleh. Melainkan kalau kata subjek itu tahap 1 tak ada, contoh macam sejarah kan, hanya ada pada tahap 2. Tak apalah, RBT ada pada tahap 2. Itu tak boleh buat apalah. Okey. Sekiranya berlaku ada arahan yang bertentangan, kita kata, yelah, kita kata pensyarah kata ni, unit praktikum kata ni, satu yang betul ni, tiba pula cikgu besar kata macam ni. Tak apa, rujuk saya. Kita akan buat judgement. Kata siapa yang korang kena ikut. Kadang-kadang kita faham pelajar tersepit.
pensyarah kata macam ni, Cikgu Min kata macam ni, dalam taklimat kata macam ni. Tu macam mana susah hati datang jumpa saya. Ataupun WhatsApp saya. Tapi saya lebih prefer korang datang. Sebab kalau korang datang, korang akan dapat A to Z. Kalau korang WhatsApp, korang dapat A je lah, Z yang tak dapat. Okay, jadi kalau ada masa, kalau ada masalah, korang confused, on the way korang balik ke sekolah, sebelum balik ke rumah, datang jumpa saya. Tapi jangan masuk pukul 1, pukul 2. Pukul 1, pukul 2 memang saya tak layan. Kalau datang pukul 2 kata, memang saya layan. Okey, seterusnya. Ini pun tadi saya dah sentuh, jaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri semasa praktikum. Saya suka nak bercakap benda ni, sehari korang tak datang, alarm korang akan berbeza dengan orang lain. Jadi, jagalah kesihatan. Macam promote alarm praktikum je. Tak apa. Berkenaan alarm praktikum, nanti kita di slot yang paling akhir nanti hari Khamis, saya akan ceritakanlah tentang alarm praktikum dan juga alarm internship ni. Tapi jangan seronok sangat janganlah berlompat dulu kita dengar dulu cerita dia. Okey, dan baru-baru ini dia ada isu tentang COPPA. COPPA ni apa? Children's Online Privacy Protection Rules. Kita faham ada pelajar yang ada akaun TikTok dan lebih, yelah, saya ni tumpang gembira lah tumpang seronok bila student dia ada pengaruh dalam TikTok ataupun media sosial yang lain sebab bukan mudah je untuk mempengaruhi orang. Jadi berhati-hati bila nak buat konten apa-apa jua untuk TikTok ke YouTube ke, walaupun macam baru-baru ni berlaku, bukan baru-baru ni, dalam tahun ni berlaku, student kita buat video TikTok, dia mengekspresikan diri dia dengan seni, tapi masalahnya ialah apabila dapat sampai ke orang yang tak bertanggungjawab, ceritanya jadi lain. Sebab ada background sekolah tu sikit, tak ada murid pun. Cerita dia tak ada murid pun, video tu saya dah tengok dah 2-3 video tu, tak ada murid pun di background belakang dia. Tapi yalah, kita kata mana kan manusia kan, dia tak tahu status kita macam mana kan. Ada punya tomahan dia tu, tajam menikam. Kalau kena kat saya boleh terbolik jatuh berdarah. Kalau keluar darah putih dah adik-adik masuri dah bahasanya. Ni bahasanya kalau kita kena benda-benda macam ni, dia macam dah lah jatuh, dia tipe tangga, dah jatuh tu cium tai ayam. Dia bahasa dia gitulah. Kita rasa macam tensionnya lah benda. Okay, nasihat saya kalau boleh nak buat video, make sure jangan buat video yang orang kata apa, melibatkan murid untuk media, untuk TikTok, social media yang lain-lain lah. Tapi kalau untuk tujuan nak rujuk pada pensyarah, nak bagi tahu pensyarah apa macam mana nak buat itu ini, itu tak ada masalah. Okey, pastikan jaga nama baik diri sendiri dan juga nama baik PGM Kampus Ipoh. Jaga adab semasa berpraktikumlah bersungguh-sungguh. Dengan sesungguhnya, apabila kita buat baik, kita akan dapat baik. Kalau kita buat main-main, kita akan dapat hasilnya main-main. Kalau kita buat dalam keadaan hilang arah, ikut nelayan, semua pergi ke laut, maka apa yang kita dapat hanyalah ikan bilis, kita tak dapat ikan jengung. Bahasa dia gitulah. Okey. Ada lagi tak? Okey. Kalau ada apa-apa, ada 2 nama ni. Simpanlah nombor telefon ni baik-baik. Kalau ada apa-apa boleh rujuk. Saya tak galakkan WhatsApp sebenarnya. Sebab apa? Bila kamu WhatsApp ni, satu dia akan lambat. Lambat korang akan dapat respon, melainkan benda-benda kata apa, emergency. Tapi kalau korang boleh datang jumpa, saya amat hargailah. Sebab kalau korang datang, saya boleh cerita A to Z. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Masa pun dah cukup. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Mana ke orang ni? Ada. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Manakai bin Mat Nangi di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi sebelum kita beralih kepada sesi yang seterusnya, mungkin ada soalan daripada pelajar yang ingin diajukan kepada Tuan Haji Manakai.
Kita simpan dulu soalan, letak dalam grup sebab dah pukul 9 ni. Takut tak sempat untuk moderator Okey. Jadi sebelum kita ke sesi yang seterusnya, Cik, saya nak presentkan kod QR untuk kehadiran. Cik, slide ni Cik boleh tutupkan kejap tak sebab saya nak present untuk kod QR kehadiran. Cik tak buka mic. Ya, sekali lagi macam mana? Saya nak present untuk QR kod kehadiran, nak suruh dia orang scan. Okey. Stop sharing. Jadi ini kod untuk kehadiran sesi ni. Jadi saya berikan masa. Nampak tak saya present? Nampak Intan. Okey, nampak Jadi dah. saya bagi masa untuk semua scan dan ada juga untuk link dekat bahagian ruangan chat tu. Saat sedang di rumah orang tuanya, wanita ini sedang makan. Tapi tiba-tiba adiknya lewat dan memutar kepala kakaknya ini untuk memamerkan. Okey, seterusnya boleh tutup mic tak? Memamerkan pacar. Siapa yang pandu? Okey, jadi seterusnya saya serahkan sesi taklimat yang kedua kepada Nur Ilyas Syaziana binti Abdullah.